Okey, ni contoh soalan yang melibatkan unsur-unsur color 3. Okey, the elements of period 3 in period table. Okey, ini adalah period 3. Kalau kamu tengok dari segi elemen, okey, unsur yang berada dalam color 3. Okey, natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosforus, sulfur, klorin dan argon. Okey, ini adalah unsur-unsur yang berada dalam period 3 ataupun color 3. Okey, untuk soalan yang pertama ditanya, nyatakan maksud color. Okey, so kalau kamu ingat, untuk yang menegak, okey, yang menegak kita panggil kumpulan, manakala yang mengufuk kita panggil color, iaitu period. Okey, sama ada period 1, period 2, period 3, color 1, color 2, color 3. Tapi kalau yang menegak itu adalah kumpulan. Sama ada kumpulan 1 sampai kumpulan 18. Okey, yang pertama nyatakan maksud color. Okey, maksud color adalah baris mengufuk dalam jadual berkala. Okey, ataupun horizontal rows in the periodic table of elements. Okey, yang seterusnya B. Okey, jelaskan kenapa semua unsur yang terdapat dalam jadual 6 terletak pada color yang sama. Okey, explain why all the elements in table 6 are located at the same period. Okey, kan kamu tengok dari segi susunan elektron bagi unsur yang berada pada period 3, iaitu color 3. Okey, ini adalah petala yang pertama. Petala pertama yang diisi dengan 2 elektron. Kemudian petala yang kedua, di mana petala 2 diisi dengan 8 elektron. Dan yang ketiga, color yang ketiga, iaitu diisi dengan 1 elektron. Okey, jadi maksudnya petala 1, petala 2, petala 3 yang diisi dengan elektron. Sama juga untuk magnesium, petala 1 diisi 2 elektron, petala 2 diisi dengan 8 elektron dan petala ketiga diisi dengan 2 elektron. Jadi maksudnya kalau kamu tengok daripada natrium hinggalah argon, bilangan petala adalah 3. Okey, 3 petala yang diisi dengan elektron, 3, 3, 3. Okey, sampailah argon. Sebab itu dia termasuk dalam color 3. Okey, jadi kenapa semua unsur berada dalam color yang sama? Okey, kerana semua atom mempunyai 3 petala yang berisi dengan elektron. Okey, semua atom mempunyai 3 petala yang diisi dengan elektron. Okey, kalau yang tadi itu adalah baris mengufuk dalam jadual berkala unsur. Okey, seterusnya merujuk kepada perubahan jejari atom, terangkan mengapa keelektronegatifan bertambah apabila merentasi color dari kiri ke kanan. Maksudnya, daripada natrium hingga ke argon, keelektronegatifan semakin bertambah. Maksudnya, kebolehan ataupun tendensi untuk terima elektron. Okey, tendensi untuk terima elektron daripada natrium, okey, daripada natrium ke magnesium, magnesium ke aluminium semakin bertambah. Sebab apa bertambah? Sebab apabila merentasi
period 3, color 3, saiz jejari atom berkurang. Okey, sebab apa berkurang? Kamu tengok pada bilangan proton. Okey, bila bilangan proton makin bertambah, jadi daya tarikan nukleus semakin bertambah terhadap elektron. Okey, jadi nukleus atom daripada natrium ke magnesium, daripada magnesium ke aluminium, daya tarikan nukleus semakin kuat untuk tarik elektron. Okey, bilangan petala adalah 3, tapi bilangan proton semakin bertambah. Bila bilangan proton makin bertambah, jadi daya tarikan daripada nukleus terhadap elektron semakin kuat. Okey, jadi saiz atom semakin berkurang. Okey, jadi daya tarikan nukleus terhadap elektron semakin kuat. Okey, sebab itu keelektronegatifan semakin bertambah apabila merentasi color 3. Okey, kita tengok pada soalan seterusnya D. Okey, ada 2 set tindak balas yang melibatkan oksida unsur yang dimasukkan ke dalam 2 larutan yang berbeza. Okey, yang pertama natrium oksida. Okey, natrium oksida dimasukkan ke dalam asid nitrik. Untuk yang kedua, natrium oksida dimasukkan ke dalam larutan natrium hidroksida. Okey, sekarang tengok pada pemerhatian apabila natrium oksida dimasukkan ke dalam asid nitrik. Okey, pepejal putih larut menjadi larutan tidak berwarna. Ini adalah pemerhatian, observation. Okey, yang kedua, bila natrium oksida dimasukkan ke dalam larutan natrium hidroksida, tiada perubahan. Jadi daripada sini kita boleh buat kesimpulan bahawa untuk natrium oksida apabila masukkan dalam asid nitrik berlaku tindak balas. Tetapi apabila natrium oksida dimasukkan ke dalam natrium hidroksida, tiada perubahan. Okey, jadi ini kita berbalik kepada unsur color 3. Okey, unsur color 3 sebelum ni kita dah belajar. Okey, kalau oksida unsur, contoh natrium oksida, magnesium oksida, okey, dia bersifat base. Okey, bersifat base. Okey, kalau aluminium ni, okey, aluminium adalah amphoteric. Okey, ini adalah amphoteric. Okey, di mana kalau amphoteric, aluminium oksida dapat bertindak balas dengan asid dan dapat juga bertindak balas dengan base. Tapi kalau bagi kumpulan 1 dan kumpulan 2, okey, kumpulan 1 dan kumpulan 2, contoh natrium oksida ataupun magnesium oksida, dia adalah bersifat base. Jadi base boleh bertindak balas dengan asid. Okey, bila natrium oksida dan magnesium oksida ni bersifat base, jadi bila larutkan dalam air, dia akan bersifat, okey, dia akan jadi larutan beralkali. Jadi bila beralkali, dia bertindak balas dengan asid, dia akan hasilkan garam dan air. Okey, jadi maksudnya kalau natrium oksida, magnesium oksida kau masukkan dalam air, dia akan jadi larutan beralkali. Jadi bila larutan beralkali, dia dapat bertindak balas dengan asid untuk hasilkan garam dan air. Tapi kalau silikon, fosforus, sulfur dan seterusnya, dia adalah bersifat asid. Okey, jadi bila asid
asid dia boleh bertindak balas dengan alkali sahaja. Okey, so dia boleh bertindak balas dengan alkali sahaja. Jadi dia akan menghasilkan garam dan air. Okey, jadi konsep dia sekarang untuk yang ini, terangkan pemerhatian yang diperoleh berdasarkan kepada pemerhatian ni lah. Okey, jadi kita boleh terangkan natrium oksida bersifat base. Okey, bila dia bersifat base, dia akan bertindak balas natrium oksida bertindak balas dengan asid nitrik. Jadi natrium oksida tidak bertindak balas dengan larutan natrium hidroksida. Okey. Kemudian seterusnya persamaan natrium oksida bertindak balas dengan asid nitrik. Okey, akan hasilkan natrium nitrat tambah air. Kita seimbangkan. So dia akan jadi 2. And then di sini adalah 2. Okey, ini adalah persamaan kimia yang terhasil. Ni air.